25 Januari anda bersama saya Hazin Hussein. Tajuk utama Buletin Pagi. Perbuatan mengintai walaupun di media sosial boleh diklasifikasikan sebagai perbuatan jenayah. Jangan guna ejen untuk bayar saman. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata, Malaysia boleh mempelajari kaedah yang dilaksanakan Thailand dalam menangani isu bayi dan kanak-kanak terbiar serta yang tidak mempunyai kerakyatan di negara itu. Datuk Seri Dr. Wan Azizah yang juga Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat berkata, beliau tertarik dengan komitmen kerajaan negara jiran itu dalam memastikan kumpulan kanak-kanak itu turut mendapat pembelaan sewajarnya. Kata Datuk Seri Dr. Wan Azizah, beliau tertarik dengan keprihatinan kerajaan Thailand untuk memastikan bayi dan kanak-kanak daripada kumpulan itu mendapat perhatian sewajarnya agar keperluan asas seperti pendidikan dan kesihatan dapat diberikan. Menurut Datuk Seri Dr. Wan Azizah, beliau juga kagum dengan usaha yang dilakukan Thai Red Cross Children's Homes RCCH dalam mencari keluarga terdekat kepada kanak-kanak yang terbiar yang diambil berlindung di pusat berkenaan. Datuk Seri Dr. Wan Azizah ketika ini dalam lawatan rasmi 2 hari ke Thailand. Rumah perlindungan RCCH mengurus tidak lebih daripada 50 kanak-kanak pada satu-satu masa dan ketika ini ia menempatkan 47 orang terdiri daripada bayi sehinggalah kanak-kanak berumur 7 tahun yang terbiar. Perbuatan mengintai atau mengendap sekalipun melalui media sosial boleh diklasifikasikan sebagai perbuatan jenayah. Setidak-tidaknya itu maksud Menteri di Jabatan Perdana Menteri bagi Undang-Undang Datuk Liew Wui Kiong. Menurut Datuk Liew, mengintai boleh mengundang perasaan terancam dan tidak selamat kepada mangsa dan kerana itu kerajaan akan melihat perkara itu dengan lebih serius termasuk mewujudkan satu undang-undang baru bagi menangani gejala tersebut. Dalam satu kenyataan, beliau berkata, perbuatan itu boleh menyebabkan seseorang mangsa mengalami gangguan emosi dan rutin kehidupan di samping menjejaskan aktiviti harian termasuk pekerjaan dan tanggungjawab kepada keluarga. Jenayah moden ini boleh bermula hanya dengan gangguan melalui sistem pesanan ringkas, SMS, media sosial, panggilan telefon dan juga email, seterusnya menimbulkan rasa takut dan terancam kepada mangsa. Menurut Datuk Liew, beberapa negara luar telah lama melaksanakan undang-undang menghendap seseorang dan tindakan diambil segera apabila laporan dibuat kepada pihak berkuasa selain mengenakan hukuman terhadap pesalah jika sabit kesalahan. Tegasnya, undang-undang sedia ada di negara ini tidak mengambil sebarang tindakan berdasarkan perbuatan mengintai atau mengendap memandangkan ia sukar untuk dibuktikan kecuali telah mengakibatkan kecederaan fizikal terhadap mangsa. Guna saluran yang betul untuk bayar saman dan bukan melalui ejen. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Bukit Aman, Dato' Azizman Alias berkata, ia untuk memastikan saman tersebut sudah dijelaskan dan dipadamkan daripada Sistem Kesalahan Trafik Polis Diraja Malaysia PDRM. Jelas Dato' Azizman, kebanyakan kes yang melibatkan ejen persendirian apabila melakukan semakan dalam sistem, saman berkenaan masih wujud walaupun resit dikeluarkan. Tambahnya, beberapa individu yang terlibat dengan sindiket saman telah ditahan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Katanya, sehingga tahun lalu, kadar kutipan saman hanya mencapai kadar 40% daripada 55 juta saman yang dikeluarkan di seluruh negara. Walaupun pihak polis telah menawarkan kadar diskaun saman sebanyak 50%. Tawaran diskaun tersebut merangkumi semua jenis kesalahan trafik kecuali saman kemalangan, saman berstatus tiada kompaun NC, saman up selamat tahun 2018, saman berstatus mahkamah dan saman berkaitan lori. Pemilihan Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-16 disambut gembira rakyat Pahang dan seluruh warga negara ini. Rakyat yakin Al-Sultan Abdullah akan terus kekal dengan sifat baginda sebagai raja berjiwa rakyat serta sentiasa prihatin dengan nasib rakyat. Bagi rakyat di negeri Pahang, pemerintahan Al-Sultan Abdullah sentiasa berpaksikan kata keramat raja dan rakyat berpisah tiada.
Pastinya saya mengharapkan Kebahaduli Tuanku dapat memberi ataupun satu dimensi baru dalam sistem raja berperlembagaan supaya dapat memberi ataupun mendekati rakyat seperti biasa sebagaimana yang dipraktik oleh Tuanku di negeri Pang ini. Dari kecil lagi dah kita kenal Tuanku sebab rumah pun dekat dengan istana. Lepas tu Tuanku masa budak-budak kecil dia memang mesra dengan rakyat lah. Kalau kita naik bas ke sekolah ke, kalau Tuanku nampak dia tumpangkan. Lepas sekolah nak balik pun Tuanku tumpangkan. Di sekolah pun Tuanku pun mesra dengan kita. Jadi mudah-mudahan Tuanku dah tabal jadi Sultan, lepas tu jadi yang di-Pertuan Agong. Ini satu apa dikatakan kegemilangan kepada rakyat Pahang kan. Jadi apa yang kita dengar dari bulan lepas, kemungkinan Tuanku akan ditabalkan menjadi yang di-Pertuan Agong kan. Jadi maknanya dah confirm kan hari ni. Dah confirm, kita pun syukurlah kan. Ucapan tahniah kepada Tuanku dan semoga sihat selalu. Hal peribadi macam banjir-banjir dekat Sungai Isak dulu pun tengok dia turun padang semua, jumpa sama rakyat semua. Lepas tu mana-mana ada orang yang nak tolong semua, dia jumpa. Boleh pergi jumpa dia. Kira down to earth lah dia tu. Mesra sangat sama rakyat. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP menyatakan kesediaan memberi kerjasama kepada Siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berhubung dakwaan skandal rasuah membabitkan Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM. Menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata kementeriannya tidak akan menghalang proses siasatan dan akan patuh semua peruntukan undang-undang. Kita membuka ruang seluas-luasnya kepada SPRM untuk menjalankan tanggungjawab mereka. Dan kita percaya SPRM dalam menjalankan tanggungjawab akan juga mematuhi semua peruntukan undang-undang yang diberi tanggungjawab ke atas mereka. Tambah beliau, kementeriannya tidak menolak kemungkinan menjalankan siasatan dalaman berhubung dakwaan itu, namun akan mendahulukan SPRM untuk memuktamadkan siasatan mereka terlebih dahulu. 9 Januari lalu, SPRM merampas 69 kotak berisi dokumen perjanjian dipercayai membabitkan dakwaan skandal projek SSM yang dianggarkan bernilai RM500 juta di Ibu Pejabat SSM di Ibu Negara. Presiden Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin menafikan dakwaan bahawa Tun Dr. Mahathir Mohamad tidak yakin calon Pakatan Harapan PH M. Manogaran akan beroleh kemenangan pada pilihan raya kecil PRK Cameron Highlands. Beliau menegaskan pengerusi parti itu tetap menganggap PRK ini amat penting sekaligus turut berkempen hari ini. Biasanya Perdana Menteri tak pergi kempen-kempen kecil ni. Tapi kerana dia memikirkan ini adalah pilihan raya kecil yang penting dan kita bertanding di sini dan calon kita pun ada, tentu juga masyarakat dan pengundi di sini mahu mendengar apa pernyataan Tun, mesej sebagai Perdana Menteri. Jadi saya kira andaian itu tidak berapa tepat. Tan Sri Muhyiddin berkata demikian selepas majlis bacaan Yasin di Masjid Sultan Ahmad Shah Al-Muhajirin bersama penduduk Felda Sungai Koyan malam tadi. Mengikut jadual, Perdana Menteri akan berada di Felda Sungai Koyan bermula jam 11 pagi untuk sesi bersama penduduk. Tun Dr. Mahathir kemudian akan mengakhiri programnya selepas solat Jumaat. Sementara itu, tiada sebarang laporan polis dibuat berhubung dakwaan terdapat tok batin kampung orang asli diculik pihak tertentu sewaktu kempen pilihan raya kecil PRK Cameron Highlands. Menteri Dalam Negeri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, siasatan juga tidak dapat dijalankan mengenai perkara tersebut. Masa kempen ni macam-macam perkara boleh terjadi ataupun macam-macam kenyataan. Tapi kalau tidak ada bukti dan tak ada asas ataupun tidak ada laporan dibuat pada pihak berkuasa, polis ke siapa, dan siasatan tak boleh dilakukan, jadi kita tak tahu apa keadaan sebenar.
Tan Sri Muhyiddin berkata demikian apabila diminta mengulas mengenai dakwaan Pengerusi Majlis Pimpinan Negeri MPN PKR Pahang Fuziah Saleh bahawa terdapat tok batin di kampung orang asli sudah diculik pihak tertentu. Fuziah juga mendakwa perkara tersebut sedikit sebanyak merencatkan usaha Pakatan Harapan PH untuk turut berkempen di kawasan penempatan orang asli. Menggunakan istilah sebagai negeri penjamin keselamatan makanan negara, Kedah mahu pengorbanannya menyediakan lebih 270,000 hektar tanah untuk tanaman padi diberi pulangan sewajarnya oleh Kerajaan Persekutuan. Menteri Besar Datuk Seri Mukris Tun Mahathir berkata, tanah yang diperuntukkan bagi keselamatan makanan negara itu mampu menjana pendapatan berganda sekiranya dibangunkan sebagai kawasan perindustrian. Perkara ini kerap kali dibangkitkan juga dalam Dewan Rakyat untuk pengetahuan Kerajaan Persekutuan, khususnya Kementerian Pertanian. Tujuannya ialah untuk mendapat perhatian, bantuan dan mungkin peruntukan sikit kalau perlu untuk mengatasi masalah-masalah ini. Antara lain ialah industri padi ini sangat bergantung kepada subsidi. Kata Datuk Seri Mukris, kesannya pesawah kekal miskin meskipun pelbagai usaha dilakukan kerajaan negeri bagi membantu golongan itu. Katanya, kerajaan negeri juga telah memohon pampasan bagaimanapun kekangan kewangan Kerajaan Persekutuan merencatkan pembayaran. Tambah Datuk Seri Mukris, kerajaan sedang melihat teknologi dari negara China dan Jepun yang mampu menghasilkan padi berkualiti pada kos yang lebih rendah. Malaysia ketika ini hanya mampu mengeluarkan kira-kira 2 juta tan metrik beras tahun berbanding kegunaannya yang dianggarkan pada 3 juta tan metrik. Datuk Seri Mukris terdahulu menghadiri persidangan industri 4.0 transformasi digital di Sungai Petani. Skot 42 yang berperanan menangani masalah Samsing Jalan Raya akan diperluas ke seluruh negara. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik JSPT Bukit Aman, Dato' Azizman alias kegiatan lumba haram perlu dibendung kerana melibatkan keselamatan penunggang terbabit serta pengguna lain di jalan raya. Kita akan gunakan apa juga cara media apa-apa kata WhatsApp ke Instagram ke apa yang kita tahu mereka mempunyai kumpulan-kumpulan begini, dan kita akan menjalankan risikan, meningkatkan risikan kita di mana mereka akan adakan ini. Kalau boleh kita cegahlah, tapi kalau tak sempat kita akan bersama mereka dan kita akan rakamkan kesalahan-kesalahan mereka. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menghadiri taklimat bersama JSPT Kontijen Sarawak di Kuching. Menurut Datuk Azizman, pendekatan yang diamalkan Skuad 42 ketara apabila risiko kemalangan melibatkan anggota trafik yang bertugas ketika operasi bantras kegiatan-kegiatan Samsing Jalan Raya dapat dikurangkan. Katanya, Skuad 42 kebiasaannya melakukan risikan berkaitan kegiatan itu antaranya dengan membuat penyamaran di kalangan mereka yang terlibat dengan gejala berkenaan. Tambah Datuk Azizman, bukti yang dikumpul oleh Skuad 42 juga sering digunakan dalam pendakwaan ke atas mereka yang ditangkap terlibat dalam kegiatan itu. Skuad 42 atau kadang-kadang digelar Skuad Anti Rompet mula ditubuhkan Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik Kontijen Pulau Pinang pada tahun 2009. Kerajaan Johor akan memperkenalkan beberapa insentif baru bagi menarik pelaburan di utara Johor. Menteri Besar Dato' Osman Sapian berkata, antara yang dicadangkan termasuk membabitkan pengecualian cukai hingga 5 tahun. Insentif dia kita akan balik mungkin seperti dulu. Kerajaan dulu pun ada buat. 5 tahun tak payah bayar cukai. Ingat tak dulu? That's more or less the same. Maybe ada insentif lain, tapi ada syarat yang dibuatkan. Hanya lebih cemerlang. Beliau ditemui selepas melawat Yayasan Pelajaran Johor YPJ di Wisma YPJ Johor Bahru. Tambah Dato' Osman, bentuk insentif yang akan ditawarkan akan diumumkan sebulan lagi selepas diperhalusi oleh Majlis Tindakan Ekonomi Negeri yang akan ditubuhkan dalam masa terdekat. Menurut Dato' Osman, sebarang pelaburan perlu menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan. Penyusunan semula kandungan pendidikan di Sabah perlu dibuat dengan memberi keutamaan kepada bidang teknik dan vokasional. Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Muhammad Syafiee Abdal berkata, langkah itu bagi melahirkan pelajar yang memenuhi keperluan industri. Sebagai satu gerakan untuk kita membolehkan
anak-anak kita berjaya dalam pendidikan, dia tidak boleh kita melakukan secara silo, bersendirian. Dia kena collective effort untuk membolehkan supaya bukan hanya usaha untuk mendolatkan pendidikan, membanyakkan anak-anak kita berjaya dalam ilmu, tapi perlu ada gabungan, ya, kerja yang rapi, tersusun. Datuk Seri Muhammad Syafiee ditemui di Majlis Penyampaian Bantuan Pendidikan One-Off Yayasan Sabah dan Bantuan Balik Sekolah Menengah di Kota Kinabalu. Kata Datuk Seri Muhammad Syafiee, kandungan pendidikan perlu berubah kerana dunia juga semakin berubah dan tiada maknanya melahirkan ramai graduan jika bidang yang diambil tidak diperlukan industri. Beliau berkata atas sebab itulah kerajaan negeri mewujudkan Kementerian Pelajaran dan Inovasi sebaik mengambil alih pentadbiran negeri bagi menambah peluang dalam bidang vokasional dan teknikal di negeri itu. Datuk Seri Muhammad Syafiee berkata, penyusunan semula itu penting dalam usaha memenuhi keperluan industri kerana Sabah mempunyai banyak sumber minyak dan gas yang memerlukan lebih ramai pakar. Dek kerana harganya yang murah, kedai emas di sekitar Kuala Terengganu diserbu peminat setia barangan kemas itu. Di Ibu Negeri Terengganu itu, harga emas dikatakan lebih murah antara 10 hingga 20% berbanding di tempat lain. Difahamkan harga emas di Kuala Terengganu mula turun sejak penghujung tahun lalu ketika cuti sekolah dan dijangka berterusan sehingga perayaan Tahun Baru Cina nanti. Tinjauan kami di Pasar Besar Kedai Payang di Kuala Terengganu mendapati hampir kesemua kedai emas dipenuhi pelanggan. Menurut beberapa orang peniaga kedai emas, sewa kedai yang murah dan permintaan tinggi pada musim perayaan membolehkan mereka menurunkan harga emas. Harga di sini murah kerana sewa kita sangat murah dan kita bekerja sendiri. Lepas tu murah tu memang murah 10% lah, lebih daripada 10% daripada negeri luar. Dan ni pun memang diakui dah oleh orang-orang luar sebab ramai customer saya daripada luar, KL, Johor, Melaka. 20%? 10 hingga 20% macam. Apa harga murah? Dia mungkin kos berbeza dengan kawasan lain. Sini sewa dia murah je, tak macam harga shopping mall lain lah. Sejak tular mengenai harga emas murah di Terengganu, ramai pelanggan yang mengambil peluang untuk membeli emas di negeri itu. Seorang pelanggan, Rosni Amani Ahmad Nasir berkata, harga yang murah berbanding tempat lain serta kualiti emas yang cantik dan baik menyebabkan beliau turut membeli gelang emas baru. Kalau kira Kelantan, KL ke kat mana-mana memang murah Terengganu jauh lah. Kalau kira harga gram, berat gram. Kalau raya-raya memang naik harga, naik sikit lah. Kalau luar memang naik banyak. Kalau Terengganu sikit lah naik. Zaila Muda pula tidak melepaskan peluang untuk membeli emas setelah tular mengenai harga emas murah di Terengganu. Beliau yang tahu mengenainya melalui laman sosial berkata, dia berhasrat untuk membeli barangan kemas sementara harganya murah. Kan dari ni kan masuk dalam Facebook kan harga murah, so mak pun nak tengok nak sila harga sebab nak tukar yang baru. Kayaknya harga kat Terengganu ni boleh tahan kot lah daripada kat luar. Rata-rata peniaga emas menjual emas 916 pada harga RM160 hingga RM165 untuk 1 gram, berbanding di tempat lain yang dijual antara RM170 hingga RM200. Kita ke laporan antarabangsa. Selepas 3 hari usaha mencari dan menyelamat pemain bola sepak Liga Perdana Inggeris Emiliano Sala dihentikan. Pasukan penyelamat yang berkata keputusan ini diambil memandangkan peluang untuk pemain itu ditemui dalam keadaan selamat hampir mustahil. Setakat ini operasi pencarian meliputi kawasan seluas 2,736 km persegi di Kepulauan Channel. Difahamkan waris penumpang telah dimaklumkan mengenai perkara tersebut. Sementara itu, kakak kepada pemain bola sepak itu, Romina Sala, dalam satu sidang media merayu agar pihak berkuasa tidak menghentikan operasi itu. Penyerang kelab bola sepak Cardiff City itu dilaporkan dalam perjalanan kembali ke Selatan Wales selepas menandatangani kontrak dengan Bluebirds dengan bidaan sekitar 15 juta pound sterling minggu lalu.
Taiwan mempamerkan drone pengawasan jarak jauhnya yang terbaru untuk mengukuhkan lagi keupayaan tenteranya bagi menentang China. Menurut jurucakap Kementerian Pertahanan Taiwan, drone Ruiyuan mampu melakukan penerbangan selama 12 jam. Drone itu akan digunakan untuk memantau pergerakan di selat antara Taiwan dan China. China masih menganggap Taiwan sebagai sebahagian wilayahnya walaupun Taipei telah berpisah dengan China pada 1949 selepas Perang Saudara. Beijing sebelum ini mengugut bahawa ia tidak akan teragak-agak untuk mentadbir Taiwan dengan cara paksa sekiranya Taipei secara rasmi mengisytiharkan kemerdekaan. Pada awal Januari lalu, Presiden China Xi Jinping berkata tidak ada siapa yang dapat mengubah fakta bahawa Taiwan adalah sebahagian daripada China. Taiwan bagaimanapun bertegas tidak akan melepaskan kebebasan demokrasi dan tidak akan menerima cadangan dua sistem untuk sebuah negara. Turki bersedia mewujudkan satu zon selamat di Syria susulan keputusan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump untuk mengundurkan tenteranya dari negara itu. Perkara itu dimaklumkan Menteri Luar Turki Mevlut Cavusoglu. Katanya Ankara bersedia melancarkan inisiatif itu sendiri namun tidak akan mengenepikan peranan Amerika Syarikat dan Rusia sekiranya dua negara terbabit ingin bekerjasama. Cavusoglu berkata Turki berhubung secara tidak langsung dengan kerajaan Syria namun tidak mengulas lanjut. Tambahnya, Turki dan Amerika Syarikat sudah memulakan perbincangan berhubung siapa yang akan dipertanggungjawabkan mentadbir Manbij, iaitu bandar Syria yang ketika ini dikawal pasukan sekutu iaitu Militia Kurdis. Lebih 13 bandar di selatan Australia mencatat suhu panas melampau sekaligus memecah rekod dicatat sejak beberapa tahun lalu. Antara yang terjejas, bandar Adelaide dengan suhu antara 46 hingga 48 darjah Celsius. Biro Kaji Cuaca meramalkan suhu boleh mencapai sehingga 50 darjah Celsius menjelang lewat petang. Keadaan cuaca turut menjejaskan perkhidmatan awam apabila khidmat bas antara bandar terpaksa mengurangkan jadual perjalanan. Perkhidmatan kecemasan Australia turut diletakkan dalam keadaan berjaga-jaga apabila 13 daerah berdepan ancaman kebakaran hutan. Kembali, seminggu sahaja lagi sebelum sepak mula pembuka tirai musim baru Liga Malaysia, semua pasukan tempatan meningkatkan persiapan masing-masing. Giliran satu lagi kelab, Lembah Kelang PKNS FC memperkenalkan barisan berserta penampilan dan slogan pasukan kali ini. Majlis pengenalan pemain dan pelancaran jersey PKNS FC disempurnakan Esko Pembangunan Generasi Muda, Sukan dan Pembangunan Modal Insan, Muhammad Khairuddin Othman dalam satu majlis yang berlangsung di Uptown Shah Alam. Warna oranye terus menjadi warna tradisi pasukan selepas mengekalkan warna terbabit untuk jersey pertama 2019. Sedikit kelainan ditunjukkan bagi jersey kedua, menyaksikan skuad semut merah menggunakan warna hijau dan marun, sementara jersey ketiga menggunakan warna biru dan penjaga gol pula tampil serba hitam, kuning dan juga merah. Sebagai suntikan motivasi tambahan, slogan baru iaitu Fear Nothing ataupun Tidak Gentar diperkenalkan supaya tampil berani dan merasa lebih yakin mengharungi cabaran. Dalam majlis sama, sambutan hari lahir turut dilangsungkan untuk beberapa pemain yang menyambut kelahiran mereka bulan ini. Skuad bimbingan Datuk K. Raja Gobal itu dijadual membuka tirai kempen Liga Super bertemu naib juara Piala Malaysia 2018 Terengganu FC TFC di tempat lawan di Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah 1 Februari ini. Pada tahun 2019 ini kita telah pun hampir melengkapkan kesemua pemain-pemain PKNS FC kecuali satu slot untuk ataupun satu kota untuk kota Asia ya yang insya-Allah sehari dua ni kita akan dapat finalize. Tetapi dari segi persiapan kita telah pun memulakan persiapan pasukan mulai bulan Disember lagi Datuk ya. Dan telah mengadakan beberapa perlawanan pre-season. Pada tahun ini kita telah pergi ke selatan tanah air untuk bertemu dengan satu pasukan di Johor iaitu JDT2 dan dua pasukan di Singapura. Kita ada 60% pemain-pemain yang baru dan untuk mendapat satu kerahsiaan itu bukan secepat. Hanya kita nak lihat
saya nak mentaliti pemain itu, walaupun ada pasukan-pasukan yang boleh nampak kuat, pasukan-pasukan yang lain, hanya kita kalau boleh nak kekalkan mentaliti yang tiap-tiap perlawanan itu kita fikir positif, tengoklah macam mana. Liga Hoki Malaysia TNB MHL 2019, saingan kategori wanita terus sengit dengan PDRM Blue Warriors kekal mencabar kedudukan Terengganu Ladies Hockey Team TLHT selepas mencatat kemenangan 4-2 ke atas pasukan dari China Liz HC. Menerima kunjungan wakil China Liaoning Infinite Space HC di Stadium Hoki Tun Razak petang semalam, PDRM Blue Warriors dikejutkan dengan gol awal lawan pada minit kedua menerusi jaringan padang Chen Yiming. Namun hanya seminit berselang, kedudukan kembali seimbang sebaik Nur Afika Shazani Azhar menyempurnakan gol sudut penalti. Minit ke-9, Liz HC sekali lagi berjaya menggandakan jaringan, kali ini menerusi gol padang Liu Xin Yu. Dan Blue Warriors terpaksa mengatur strategi baru sebelum bangkit pada suku ketiga mengikat kedudukan 2-2 hasil jaringan sudut penalti bekas Kapten Negara Nadia Abdul Rahman. Suku keempat penguasaan penuh disajikan Blue Warriors mencipta 2 gol tambahan dengan kedua-dua gol dijaringkan oleh pemain kebangsaan Nur Amira Shakira Zulkifli pada minit ke-46 dan 52 untuk melengkapkan kemenangan 4-2 memihak Blue Warriors. Perlawanan seterusnya, Blue Warriors akan turut menentang PKS Unitan di Bukit Jalil Ahad nanti. Terus ikuti Buletin TV3 di media sosial kami. Saya Jen Hussein, salam hormat dan Assalamualaikum.